ada orang mempertikaikan hadis mengenai kelebihan malam tarawih ni dapat ni, malam kedua dapat ni. Orang tu kadang-kadang dia tak jumpa mana sumber hadis itu. Hadis itu dia berasal daripada kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ni kitab orang lama-lama lah. Dari dalam tu ada orang kata, "Oh, ini hadis tipu ni, tak pernah jumpa pun." Tak. Benda tak jumpa bukan tak ada. Okey. Cuma status hadis itu memang lemah lah. Saya lemah kan? Okey, status ada lemah ni dipanggil daif. Daif ni kita boleh gunakan untuk merangsang orang beribadah. Dia tak boleh dalil sebagai hukum, tak boleh. Kau wajib buat, tak boleh. Ada daif tak boleh buat hujah iman dan hujah hukum, tak boleh. Tapi merangsang orang ibadah. Cuba bayangkan kita jumpa mak rempit. Daripada kau merempit, jom kita pergi tarawih malam pertama, dapat ibadah, dapat pahala seperti berbakti seluruh hidup kepada ibu dan ayah. Mak rempit tu, oh iya ke? Jomlah pergi. Nampak tak? Kita yang dah selesai ni tak ada masalah. Tak payah dengan tu pun kita datang tarawih. Ni pada orang-orang yang memang tak pernah datang masjidnya. Benda hadis-hadis tu bagus untuk dibacakan pada orang. Kan? Sebab ada do'if boleh dibuat untuk fadail amal dipanggil. Fadail amal ni kelebihan amalan. Boleh dibacakan. Macam anak kita kan, kecil-kecil. Dia malah datang surau, datang masjid. Kita boleh baca hadis tu. Ni malam pertama boleh ni, malam kedua ni, boleh malam ketiga ni. Dia ada dalam kitab Durratun Nasihin. Dulu sebelum tarawih banyak imam-imam bacakan kan. Pada saya bagus sebenarnya. Untuk orang dah settle tak ada masalah. Ini kalau yang anak-anak muda yang memang jarang pergi masjid kan, dia dengar benda tu, "Oh iya ke?" Dia pun nak dia terangsang untuk beribadah. Kan? Adapun sebahagian hadis yang menyebut fadilat malam pertama, kedua, ketiga, itu semua sama sekali tidak sahih dan tidak berasal daripada mana-mana kitab hadis yang boleh dipegang. Mungkin rekaan orang kita dia buat, tapi tidak ada bukti daripada mana-mana hadis. Bahkan dalam rekaan tu merepek pula. Dia kata pada malam tertentu pahalanya seperti Nabi Allah Ibrahim AS. Weh, hebatlah sembahyang tarawih sampai kita pahala macam Nabi Allah Ibrahim. Mai 2 tahun 2 kali Nabi Allah Ibrahim, 3 tahun 3 kali Nabi Allah Ibrahim. Kalau Nabi Allah Ibrahim pun masuk syurga, kita tentu dah tak masuk neraka dah, kita 3 kali dah. Kan? Ini tak mungkin hadis yang macam ni jadi hadis yang sah. Pada hari ini kita jumpa hadis-hadis Rasulullah yang menyebut beberapa kelebihan-kelebihan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama apa kelebihannya, malam kedua apa kelebihannya, sehinggalah malam ke-30 ataupun 29 pada bulan Ramadan. Bagaimana hukum ke atas hadis tersebut? Orang yang menyebarkan hadis tersebut, ya, hadis itu adalah merupakan hadis palsu, ya. Memang merupakan hadis palsu, bukan lagi tarafnya dhaif, sebaliknya itu merupakan hadis yang palsu. Jauhilah daripada menyebarkan kelebihan hadis-hadis seumpama ini, kerana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyatakan, ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berbohong secara sengaja ke atas hadis-hadisku, maka dia akan berada di tempatnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Elakkan diri kita daripada menyebarkan hadis-hadis yang tidak pasti tentang kesahihannya. Kalau sekiranya ia merupakan hadis yang dhaif, tidak mengapa, sebab hadis dhaif ini para ulama sependapat untuk beramal dengannya walaupun ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Kita baca dan beramal itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau ia namanya adalah merupakan hadis palsu, hati-hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Apakah hukum menyebarkan hadis-hadis yang tidak sahih berkaitan Ramadan untuk menggalakkan amalan? Jawab dianya, kalau kita tahu hadis itu palsu, kita duk sebar juga atas dasar nak tarwij, nak galakkan orang pergi solat tarawih, maka jawabnya perbuatan ini haram dan berdosa. Bahkan ulama yang keras memberi amaran yang begitu dahsyat bagi orang yang sengaja meriwayatkan, membawa hadis-hadis palsu untuk tujuannya, walaupun tujuan baik.